Kembali masih lagi di lokasi yang sama. Episod berbeza dengan the one and only Abang Main. Susah nak jumpa. So alang-alang dah jumpa ni kita pula. Kita kena buat banyak sikit konten. Okay, Abang Main, sekarang discussion kita masih lagi dalam masa depan ni. Hala 7 kita punya industri kreatif kan. Overview lah untuk anak-anak kita yang nak meneruskan kerjaya dalam bidang kreatif ni. Kerana saya rasa uniknya bidang kreatif ni, you tak ada background, you tak ada knowledge, you tak boleh buat. Betul tak? Tetapi malangnya bidang kita ni senang untuk orang push ke sana sini, you retrench lah, you macam masa depan tu boleh balik tempoh yang bujang je, lepas tu dah tak boleh nak pergi di mana kan, terpaksa berhenti kerja dan sebagainya. Terima kasih. So, what do you think? Apakah career pathway yang sebenar-benarnya untuk orang-orang kita yang berada dalam industri? Silakan. Okey, kalau cerita tentang career path ni, small matters yang kita boleh sembang adalah education. Maknanya bila sebut education, maknanya pembelajaran dan ilmu. So kalau kita kata baru masuk universiti, baru you diberi penerangan tentang digital media, all about this creative media, all about ni benda-benda ni. Then 2-3 tahun dia keluar dan bekerja, adakah dia boleh adapt semua yang dia belajar dalam career dia? Mungkin boleh, dan mungkin ada setengah yang tak boleh. Dan mungkin yang masuk universiti ataupun college pun atas paksaan ke, atas tawaran yang dia beri, daripada tak ada apa-apa masuk. So adakah career path orang akan terang sampai tu? Mungkin akan jadi sama-sama. So mungkin kita kata okeylah, kalau mengatakan pembelajaran ataupun education yang is one part of kita punya nak membina satu career path yang bagus, maknanya it's gonna be start daripada sekolah lah. Okay, bukanlah satu mengatakan dia supposed to be a core subject untuk every sekolah menengah. So at least kalau kita boleh adakan satu subjek koperasi, kenapa tak boleh satu masukkan tentang subjek media studies? Jangan berat-berat. So untuk memberikan persediaan kepada pelajar yang mungkin kita kata daripada tingkatan 5 ataupun 6 rendah, 6 atas ni, that di luar sana there will be something yang talking about media. Maknanya bermula pada bangku sekolah lagi. Terpaksa dari bawah, because at least kita dapat satu jangka masa yang panjang. Macam tu kata, kalau daripada universiti you ada at least 5 years untuk masuk industri dan start dia punya career path. Mampu tak you membina kepala you, mindset you dalam masa 5 tahun? So kalau tak mampu, done. Kalau tak mampu, you have to go back a few years back. So if you years back, maybe sekolah menengah yang peringkat atas lah, maknanya form 5 and above, maknanya dia akan pergi college, dia akan pergi universiti the next few years. So dia dah tahulah, okay, ada media studies. Okay, bila kita sebut media, kita tak boleh lari daripada IT, information teknologi yang terlampau tinggi, IoT-nya. kita sembang dengan IE, Industry Relation 4, semua naik 5, AI, jenuh. Semua jenuh kita nak bercerita tentang benda-benda tu. So our students are ready for that. Kita kata student kita di universiti akan diajar benda ni. No, tak mampu. Ada yang mampu, ada tak mampu. So let's start something yang very simple, form 5. Bukan satu course saja, satu subjek media study ataupun pembelajaran tentang media di Malaysia ataupun di antarabangsa tu. Bila dah form 5 dia belajar, kemungkinan lower seat ke apa seat, at least dah kita katakan 2 years ataupun 3 years tu dah ada satu modul yang general. So once dia masuk college, universiti, institut apa semua, benda tu dah dikembang lagi. Dia ada basic dah dan dia pergi advance. So tak ada dia terkejut. Because those days saya rasa mungkin benda ni tak relevan. Tak ada pendedahan sebab industri dulu pun mana ada internet. So terhad lah tu kan. So dulu pun zaman handphone pun punyalah mahal. RM4,000, RM5,000 sikit. Sekarang handphone, sekarang pun mahal juga phone. yang ada AI, yang teknologi macam-macam lah. So meaning benda dah semakin luas. So jangan kita kata okeylah the next 5 years kita akan buat benda ni. Tak sempat dah. Tak sempat dah. So industry revolution terlampau pantas, AI terlampau laju. So benda ni kena start pada sekolah. Once dari sekolah, you build up slowly. The one yang terang hati dan suka untuk go to the media, ada suka ke doktor, lawyer, itu pulang. So once you dah masuk ke college, universiti, you diterhad lagi dengan benda ni. Kalau kita kata universiti kita ada subjek keusahawanan, why not you masuk media studies? So benda tu berkembang dan
Kalau dah dia keluar daripada universiti dengan katakanlah degree in accountancy, accountant tak ada kena-mengena dengan media, but sometimes skop kerja tu kecil. Dia kena masuk media. Woi, aku dulu belajar juga tentang media. Walaupun dia accountant, dia dah tahu tentang media, dia tahu tentang keusahawanan, all that in, dan mungkin dia akan membuka career path yang bagus. Kalau dia buat business, dia degree in accountant, dia belajar tentang media, so dia boleh popularkan dia punya restoran umpamanya ke media sosial. Dan pada masa mula dia belajar keusahawanan, so dia can be good business person, business, media, accountant. Sekali dia bebankan, you buat any business pun cantik. So mana career path tu dah cantik. Daripada you sekolah dia terapkan media, keusahawanan, masuk universiti, dapat accountant punya diploma degree, dan you keluar, you buat business, dah all in the package, mungkin dalam masa 5 tahun atau 6 tahun. And the career path cantik. So basically kita punya hasrat tu sepatutnya lah kan dalam pendidikan kita ni menjadikan seorang pelajar tu lebih holistik lah. Bermaksud bila dia adalah graduan medical, mungkin dia ada sedikit knowledge berkaitan dengan media, dia boleh jadi content creator yang bagus. Kan, cara bercakap depan kamera, macam mana nak menguruskan equipment kan, sifat-sifat recorder seperti ini, dia ada knowledge kan. Saya setuju tu sebab saya ambil penguruman. Dulu pun kita masa kita belajar zaman saya dulu, IT semua tak wujud, semua tak wujud. Cuma saya punya arwah abang ipar, dia pekerja-kerjaan. So bila dia punya daripada pegawai kerajaan, dia naik sampai ke pengarah, pengarah custom. Dia tanya saya tentang fotografi. Dia kata, apa benda-benda pula custom tentang fotografi? Rupanya dalam proses kerajaan ni, dalam apa nama, kaki tangan awam, dia orang dah every time dia siapa nak makan jabatan yang tinggi, dia akan kata khusus ni, every khusus. Dia walaupun dia tak payah menembak, dia kena pergi kursus menembak. Kalau dia tak payah ambil gambar, dia kena pergi kursus fotografi, videografi. Reskilling lah orang cakap kan. Ada benda ni, rasa kata benda yang satu idea baru tak. Dalam kaki tangan awam dah ada buat. Dan whoever yang menjadi ketua pengarah atau pengarah sebenarnya dah mendalami segala kursus daripada bawah sampai atas. Maknanya, yang kata lain, mungkin kerajaan dah nampak, bila Han jadi ketua pengarah, Han tahu semua. Bila satu gambar datang, Han dah tahu gambar ni dia macam mana dia ambil, So tak adalah mengatakan bila kita ni bidang custom umpamanya, Han tahu custom je. Tapi Han tahu media, Han tahu tentang menembak semua yang mungkin tak ada sangkut paut pun. Tapi maknanya kerajaan dah buat benda ni lama. So cuma di pihak swasta, ataupun di pihak industri, ataupun di pihak industri, ataupun di pihak kementerian pendidikan, kenapa tak diterapkan benda-benda yang seakan-akan sama? Walaupun you bila dia kita katalah SPM Form 5, you jadi doktor ke? Entah. Tak tahu. Jadi lawyer? Entah. So kenapa terbeban dengan benda-benda yang you tak tahu nak pergi ke mana? So let membebankan segala ilmu ni kepada diorang within the Form 5, Form 6, Lower 6, Upper 6, masuk college, masuk universiti, all the subjek ada. Dan bila dia ambil khusus majoring mana-mana apa semua, ilmu tu penting. Maknanya saya suka kalau disebut dua benda lah, multitasking dengan multi-skilling. Ada setengah pihak mungkin dari sudut union akan tak bersetuju dengan pandangan saya. Multitasking, multi-skilling ni kena ada value, kena ada ganjaran. Kata ya, memang betul. Kalau you multitasking, you kena bayar lebih. Kalau you ada multi-skilling, you boleh buat 2-3 kerja, you kena bayar lebih. Saya setuju. Tapi masa sama, ilmu yang diberi tu berharga lebih double, triple daripada gaji yang you diberi. Kalau you dah bayar extra RM10, saya rasa ilmu untuk multi-skilling dan multitasking tu mungkin 100-200. Now once you out of the industry, you dah ada skill. So you tak payah nak pergi kursus ke, nak pergi belajar tu, nak pergi belajar ni semua. Tak payah. Bila umpama apa kajian buat sekarang ni, siapa-siapa yang dibuang kerja akan ditawarkan khusus untuk bisnes atau tambah added value yang lain lah. Tak payah buat macam tu lah. Kerana daripada awal you dah diberi ilmu segala-galanya, dan you punya career path dah nampak dah. Okay, aku kerja sekarang ni as a lawyer, as a doctor. Tapi kalau berlaku dah doktor kena retrench pun terjadi, kalau lawyer dah tak berjaya makan, aku nak kerja apa Takkan nak bawa Grab food, apa nama, food panda semua. So you ada dah, right, aku ada skill on media sosial. So why not aku buat podcast, ataupun aku buat seminar, ataupun aku buat workshop. Sharing kan? Aku ada juga basic tentang human resource. Okay, why not aku cerita tentang KPI, tentang how the HR punya nak layan apa pekerja. So
multi-skilling and multitasking, saya rasa memang satu benda yang perlu diterapkan sekarang. Dulu-dulu mungkin benda ni jadi isu because terlalu beban. Tapi sekarang ni kena ada. Sebab kalau you tak ready, once something happen to you, tak sempat dah. Ya, terlambat already kan? Dah terlambat already. So, either you start now, or you start masa you tengah terbenung je lah. Memikirkan Masa yang apa. tidak ada memaksa kita kan. Saya setujulah kata Muhammad, kita sentiasa kena bersedia lah dalam abad ke-21 ni. Memang orang yang bekerja kerajaan pun sebenarnya kena bersedia dengan apa saja berlaku. Sebab polisi boleh berubah anytime kan. Dan career pathway ni sebenarnya enhancement ni bukan terletak pada kreatif industri saja, tetapi pada industri yang lain juga. Untuk dia persediaan dia untuk future career pathway yang mungkin berbeza dengan apa dibuat sekarang. Untuk itu saya nak tanyalah, dalam konteks kita kreatif industri ni, Malaysia telah pun establish DIKN, Dasar Industri Kreatif Negara, pada tahun 2009. Jadi DIKN ni sebenarnya dalam framework, dalam polisi yang telah pun dia ada sebenarnya lengkap. Kita kaji balik kan. Ada juga mungkin ada benda yang perlu dia ada enhancement, tapi apa yang dah existing sebenarnya saya rasa dah cukup holistik sebenarnya untuk kita implementkan. Tetapi banyak implementation dia tak sampai kepada dasar yang telah pun digariskan oleh DIKN. Antaranya 3 perkara yang saya boleh nampaklah daripada DIKN tu. Dia ingin memberikan bantuan dari sudut funds kepada pemain industri, memberikan dana dan sebagainya. Kemudian memberikan perlindungan welfare kepada rakyat industri kita melalui persatuan dan semua kan. Dan yang ketiga adalah nurture harta modal insan melalui akademi yang telah pun adalah macam Aswara, macam universiti yang menyediakan khusus pengajar kreatif industri. So pada pendapat Abang Man, sekarang dah 2023, I think it's beyond 10 years already DIKN ni telah pun di-establish. Sejauh manakah implementation dasar itu di dalam praktis industri kreatif ni? Bagi saya simple saja. Dia tengok dia punya badan tu dikawal oleh siapa. Okay. Mungkin kalau kita kata awam, adanya kerajaan lah. Kita kata swasta, okey, orang persendirian ataupun badan-badan yang nanti. You kata kerajaan kawal, yang ni yang itu agak sophisticated untuk disembang because pengarah kemungkinan bertukar. Ya, pucuk pimpinan bertukar Dasar bertukar, polisi bertukar, dah cantik berubah, dah laju dia perlahan dia laju jadi kalau dikawal oleh kerajaan itu masalah. Political ada mempengaruhi banyak dasar-dasar kerajaan. Okay, bila kita kata swasta, so swasta ni dia tunggu mostly funding. Adakah dia go on profitable ataupun tak? Ataupun dia diberi dana oleh kerajaan untuk dioperate oleh swasta. So di situ yang kita nampak pergerakan tu akan jadi perlahan ke ataupun laju. So either benda ni berjalan dengan kata terlaksana atau tidak, itu yang perlu kita tengok dasar-dasar kerajaan lah kita kata. But either it should be done by the government or by the swasta. So dia ada pro and con. Jadi saya nak mengatakan benda tidak berjalan lancar ataupun tidak, we have to sit down and tengok balik dia punya end result. End result tu dah ada, yes, it's going to the correct direction. Kalau end product tu macam sama-sama, ada tak ada, then ada parties yang menjaga benda ni, akan saya anggap sebagai tak percaya lah. Kita sabar saya lah, saya nampak kalau end product tu, end result tu yang menjadi hala tuju ataupun keputusan adakah apa langkah-langkah yang dirancang oleh pihak tertentu ni berjalan on the right track or not. Umpama kita katalah ini universiti menjadi satu tempat untuk kita memberi satu ilmu ataupun satu pendedahan ilmu yang besar untuk all the students. So kita tak boleh anggap student tu keluar tahu semua ataupun suka hati kau lah nak buat apa. But maybe once the student katalah 10 orang keluar daripada universiti ni, dan that time student tu bergerak pada hala tuju yang betul, dan universiti tu telah menjadikan peranan yang terbaik. Tapi kalau 10 orang keluar hanya 2 saja mengikut apa yang diajar oleh universiti, dari 8 tu menghala ke pihak benda lain, maknanya silibus ataupun pembelajaran universiti tu dah melencong. Saya dapat pada end result dan end product. Adakah mengikut apa yang dimatlamatkan ataupun tidak. Jadi trend pelajar sekarang macam ni? Zaman saya masih TV3 dulu 2012. Itu 10 tahun lepas. Jadi 10 years kemudian, macam mana trend pelajar je sekarang, graduan?
susah saya nak agak because dunia akan makin luas. Ya. Kira apa pun bercabar-cabar. Zaman 20 tahun 30 tahun lepas kalau kita tanya anak-anak kecil nak jadi apa? Doktor, lawyer, Standard lah macam sipil, askar, polis. Tak siapa kata I nak jadi IT, gamer ke, gamer tak atau ada. computer programmer. Ya. Tak ada sebut. Saya nak jadi app programmer, tak ada. Dia tak nampak benda tu. Saya nak jadi human resource Manager. tak nampak. Tak ada. Tak ada. Jadi itulah dia punya track. Tapi bila sekarang ni saya rasa okey dah, macam umpama saya ambil contoh isu kerajaan tengah ni sekarang ni, keluar SP aja jadi pemandu Grab Gig ekonomi lah. gig ekonomi gig ekonomi. So kenapa dia dapat gig ekonomi? Simple money. Simple money. Ya. Tak payah belajar lebih-lebih dah yang Tak payah kaji. fikir. Cepat Lebih. dapat duit. Tapi satu masalah gig ekonomi ni, tak tahulah orang yang dah berusia ni, Ya. dia punya datang dan turun. So sekarang ni gig ekonomi ni wujud sebab apa? COVID. Dia lebih rancak semasa itulah. You tak boleh keluar, you tak boleh beli makanan. So gig ekonomi lah yang pemandu kita punya kereta van, E-hailers, motor e-hailers ni yang bagus. But now kalau you tengok betul, it's going down slowly. Because people dah start keluar balik Yes, sebenarnya. you kenapa you nak berkata Grab food ataupun food pandai beli makanan tu, you sedangkan you boleh keluar. Dan you can make a choice. You boleh tengok kedai mana you suka, dapat bukan daripada Google je semua. Ya. Dulu yes, correct. You tak boleh buat benda tu sebab you tak boleh keluar. So, you Bergantung tengok. sepenuhnya. So kata-katalah macam yang jual-jualan online. Masa COVID terbaik. Ya. But now hancur semua, going down. So benda tu student kita kena memahami dan perlu di-guide lah sebenarnya. Kalau kita kata student kita kena faham semua tu, payahlah kita lepas kat dia. Tapi kita kena guide either by family ataupun by peer ataupun kalau pasal dia college, lecturer ataupun semua. Ke mana hendak tuju you? Dan money, duit itu memang penting. Tak ada duit mati. Tapi you tak boleh menghalalkan duit. You ada ke duit? Kalau kita katalah e-hailing ataupun Grab ataupun semua benda ni suddenly 2024 gone. Why pun? Atau itu you baru nak masuk college, baru nak belajar, Too late already. Dah tua. Sebab saya bukanlah tak encourage, tapi kalau nak guna bidang ni sebagai salah satu fast money, boleh. Kita kata macam saya mungkin akan melanjutkan pelajaran pada Januari. So we think Jun to Disember saya akan buat gig ekonomi, e-hailing apa semua ni untuk get fast money. Then by next year I akan start belajar balik. That is your career path. So you nampak aku buat benda ni untuk temporary, next year aku akan start benda balik. So student tu kena guide. So family bila kata banyak yang buat duit tak minggu tak bulan okeylah teruskan dah. Bahaya. So benda ni saya nampak lah, minta maaf saya nampak sementara. Dia someday dia akan drop and gone. Dia kena lah dengan nama dia. Gig tu sebenarnya adalah bersifat sementara per job kan. So benda tu kita kena dia macam ni lah. Bila kita fikirkan benda-benda macam ni, kita tak boleh fikir untuk hari-hari dan untuk besok. Saya suka fikir untuk next week, next month, next year. Mungkin benda tu jadi, mungkin tak jadi. But you should be prepared. Macam saya pernah ditanya oleh soalan daripada seorang wartawan Filipin tentang Industry Revolution 4. Ada tentang AI, influence AI dalam hidup kita. Saya kata satu je, kita tak boleh hindarkan benda ni. Dia akan datang. Dia akan datang lebih simple, lebih teruk, lebih worse. Tapi you tak boleh hindar, you tak boleh kata stop. Tak boleh. But how you nak buat? You have to adapt to the changes of technology. AI datang. Kita boleh kata aku tak nak terima AI. No, cannot. You have to select lah kan mana yang bersesuaian. So how to handle is up to you. So kalau kata ChatGPT keluar, ChatGPT ni akan merosakkan segala kewartanan semua. Negatively macam itulah. You nampak, cuba you adopt to the ChatGPT, you masuk, you try, you check, mesti ada weakness. Sebab dia dicipta oleh manusia. Dia bukan dicipta oleh Tuhan apa semua. Asal dia manusia. So manusia ada kelemahan dan kelebihan. So dia kata AI, ChatGPT apa semua akan terbaik, no such thing. Ada banyak kelemahan-kelemahan dia yang kita kena pasti. That's why saya kata, kita tak boleh hadang. But kalau things, benda baru masuk,
Let's masuk dalam tu, involve dan tackle dan sesuaikan dengan keadaan. Because the next few years macam-macam akan berlaku lagi. So bagi saya, to our student, dalam any industry, be ready. You tak boleh enjoy the moment. Tak Tak boleh. boleh Walaupun satu benda you buat tu kata macam faham lah kan. Kita kata main forex, main saham, kaya-kaya. Satu hari ekonomi collapse, baru kita menang. So be ready. Buat benda-benda satu benda, kalau mendatangkan keuntungan pada kita, just set your mind that benda ni silap jadi temporary je. So aku have to prepare for future punya yang akan jadi permanentnya. So benda tu yang susah kita nak bercerita. Walaupun kita cakap macam mana pun, is based on individu punya pemahaman. Either they can memahami atau can adopt or not lah. So itu saya nampak dari sudut kita yang perlu diberi penerangan in detail what's going to happen for the next 5, 10, 15 years. So ini adalah antara keywords yang boleh kita dapatkan daripada session ini. Yang pertamanya adalah apa yang Abang Man cakap tadi, kita kena bersedia dengan perubahan. Baik kita di peringkat bersyarah, belajar, mungkin ibu bapa sendiri kena bersedia. Okay, zaman you belajar dulu lain. Budak-budak mungkin dulu malam tidur, siang pergi kelas, and then fokus, tak ada buat part time job sebenarnya, tapi sekarang tak boleh. Jadi kita kena galakkan mereka involve dengan di ekonomi supaya dia tahu the value of money kan. Masa cuti SEM buat job e-hailing ke, tapi ataupun kalau you nak upgrade skill, you tambah skill you buat job, buat you ada knowledge on camera dan sebagainya, buat sebagai you punya sumbangan freelancing dan sebagainya. Nampaklah ada skill kat situ kan, skill saya ni satu benda tentang yang undi 18. Okay. Dulu kita tak terfikir benda ni. Saya pun baru alami bila anak dah sampai umur 19 tahun. Boleh mengundi. Kita mengundi. Jadi kita tahu dah 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun tak tahu benda politik ni. So bila dah digubah undang-undang semua, okey 18 tahun boleh mengundi. So dia nak undi apa? Dia nak buat dia punya kewajipan, tapi apa aku nak buat? Have no idea. Saya kata dia konsep juga macam career path juga. Aku dah habis sekolah ni, aku dah habis universiti. Aku nak buat apa? Benda tak hidang. So aku have to decide. So macam umur 18 pun sama, you kena pangkah. Pangkah mana satu? Sama dia pun, saya tak pernah mendalami parti ni. Kita pernah pangkah. So mungkin orang kata satu ikut ayah bapak lah. Undi lah ni. Influence pula Tapi certain student saya nampak dia lagi bagus. Dia kata sebab ada media sosial, YouTube semua ada, dia benar-benar dalami parti A, parti B, parti C, dan dia buat decision sendiri. Media literacy meningkat tu. Saya tak suka lah parti ni kenapa, ni satu ke parti ni. So mak bapak dia pun tak boleh influence lah, because dia orang dah buat satu research. Itu yang saya kata, kita kena faham career path ni. Kalau you kena make decision, dan make sure that decision you buat tu, you faham. Jangan aku lantak lah mak bapak aku suruh gini, aku undi ni. But cannot. Because bila you dah matang, aku dah make silap lah, make wrong decision lah last year. So bila dia nak undi 18 tu, kita sebagai ibu bapa lah, mesti family kena memahami dia orang. Right, actually politician kita macam ni. Actually sebenarnya pengalaman sendiri lah, saya tak pasal menerangkan kepada saya tentang perlembagaan, pemilihan parti, pemimpin, pemilihan wakil rakyat, sampai ke parlimen. Kita bercerita tentang parlimen tu, dia Dewan Negara, Dewan Rakyat, semua kena cerita semua. Dah satu jadi penceramah pula. Bukan penceramah apa, sebab make sure that dia orang faham. The one you select will be your leader, wakil rakyat, akan pergi ke parlimen, tersilap jadi menteri, tersilap jadi Perdana Menteri, yang akan melakarkan hidup you dan anak cucu you. So the simple thing you buat pangkah je akan membuat satu untuk hidup you, impact untuk hidup you for the next 5, 10, 15 years later. So sebelum you pangkah apa-apa, make sure that you faham. Either it's right or wrong, itu cerita lain. Tapi you faham. Kena tahu kenapa. So alhamdulillah, saya rasa anak saya tempoh hari sebelum undian tadi, dia Google. Dia Google. Saya tak bagi satu, either you have to ambil parti A, parti B, parti C, because tak sedap kita nak influence dia tentang benda yang kita rasa betul. Tapi dia rasa lain. So let him make decision, either it's right or wrong, kita akan tunggu balik. So itu saya kata one part of career path yang saya nampak. Bila you dah keluar dari universiti, apa kau nak buat? Graduate lawyer ataupun doktor, tapi pasaran tak menerima pula lawyer doktor. Nampakkan pula kan? Nampakkan pula. Alamak. So how you nak create career semua tu, ataupun student ataupun apa benda semua,
you should be back 10 years back. Kalau you sekarang ni aku nak buat tu, aku nak buat ni, it can be done. Bukanlah kata tak boleh, tapi it takes some time to adapt dengan dunia yang penuh persaingan, penuh halang-halangan berbeza, pendekatan semua. Dan saya rasa it's very tough to our young generation. Younger generation, and the industrial and the whole thing dah ekonomi, political semua. Wow. Overwhelming sebenarnya. Scary world sebenarnya. Saya mendengar pun saya dah rasa sebab kita tak tahu anak-anak kita macam mana esok. Kita tak tahu. Kita pergi dah lepas anak-anak kita macam mana esok kita tak tahu. Kita rasa kita dah selamat tapi taklah kita selamat. Anak kita kalau berjaya, alhamdulillah. Kita selamat. Kalau anak kita tak berjaya, tak selamat kita. Yalah. So, silap hantar ke rumah orang tua. Orang dah satu kerja. Kononnya anak tu dia beri segala ilmu, segala duit ringgit semua. Rupanya akhir ceritanya kita ke rumah orang tua. Dia tak nak jaga. Tu yang orang kata macam something yang menakutkan. Kalau yang ada pencen tu tak apalah, jaga diri sendiri kan. Alhamdulillah. Kalau tak ada kerja swasta tak ada pencen. Freelancer macam mana pula? Kerja itu kita freelancer bincang dalam episod yang lain tu. Freelancer tak ada pencen. Dan job security pun tak ada. Job stability pun tak ada. What's going to happen to them? Macam mana nak hidup, macam mana nak kahwin, macam mana nak ada anak, macam mana nak kehidupan, nak beli rumah, beli kereta, beli motor. Kalau ada yang tak mencarum KDSP, lagilah kan. Yang mana mencarum okeylah juga kan. So sekarang ni mungkin saya ada dengar tempoh hari tentang freelancer ataupun gig ekonomi boleh mencarum sebagai jadi ahli KDSP melalui secara individual. Secara volunteer lah dia buat sendiri. So itu skim dah ada. Tapi berapa ramai yang buat? Berapa ramai yang buat? Penerangan, informasi yang betul kena buat. Benda-benda baru ni ramai tak buat. Mungkin yang tentang media sosial ni faham di kampung. Yang kampung mungkin tak ada dia punya pendedahan kan. Okey, Abang Man mungkin boleh kata akhir lah kepada younger generation yang what they should be doing, dan jangan rasa takut lah untuk pursue kerjaya dalam bidang ini. Sebab kita ada masa depannya, kita ada career pathway-nya. Tapi pilihan tu kena betul, decision making kena betul. Silakan. Kalau yang dewasa, saya kalau untuk yang dewasa dan untuk yang nak menceburi salah satu bidang sama ada persatuan atau union, saya katakan dua benda. You should be a good leader and good communicator. Ataupun dengan kata lain, leadership and communication. Itu saya rasa lah selama hidup saya ni, itu dan the most two things yang betul-betul kita kena faham dan kena buat dan kena ready. Jadi kalau yang golongan muda-muda yang mungkin kita kata belum ready on part to be a good leader, good communicator atau communication, I think most apa yang kita selalu perbincangkan adalah family. So family should be a good leader. And you should be a good communicator. Berbincanglah dengan anak-anak, either student or ada masa ataupun yang masih kecil, that how to set up your punya career, how be ready to the outside world. So maknanya sebelum anak-anak kita jadi leader ataupun good communicator di dunia diorang, we should be a good leader and good communicator untuk communicate dengan diorang and lead diorang untuk diorang meneruskan kehidupan dan to make sure that kehidupan diorang terjamin. Tapi jadi atau tidak itu orang malam lah. Kita usaha. Tapi dalam part kita, saya rasa kalau dah anak tu yatim piatu, lain cerita. Kita ada mak bapak ni, so be a good leader, be a good communicator, lead your child, communicate with your child. I think the most important. Either way, jadi ke arah A, B, C itu Tuhan punya kerja. Tapi untuk student, untuk yang golongan muda ataupun yang sekarang yang tengah belajar di universiti ataupun college, you have to sit down for a while, pergi ke kedai teh tarik kopi tiam, termenung sekejap for 1 hour, taruh tepi handphone, try to fikir balik for 1 hour. Apa aku nak buat? Graduate lawyer, tapi lawyer tak ada market. Apa ataupun benda-benda lain. Apa aku nak buat? 1 hour je termenung. Jangan main game dalam laptop, jangan main kedai handphone, termenung silent the phone. So kalau you dapat something ataupun some solution daripada pemikiran you 1 jam tu, alhamdulillah. Mungkin Tuhan akan bagi you lagi pencerahan. Tapi kalau you 1 hour you blur,
then you need to gain nasihat daripada rakan-rakan karib ataupun nama family ataupun abang ataupun kakak apa semua, that you dah lepas you punya time. So I sekarang memasuki time. I baru I will be enroll dalam college universiti. So abang dah keluar dari universiti, abang buat. So sekarang abang dah alumni daripada universiti. So you punya career dah berjalan sebagai seorang pekerja. So saya baru nak masuk college. So berdiskus dengan orang. Ataupun kalau tak ada abang dan kakak, tak juga sepupu on the relative yang berfikiran, what is your career path, apa perjalanan hidup you, dan how you tackle you punya masalah semua. So mana satu poin yang saya kata di sini, sudut-sudut ataupun anak-anak kita ataupun orang remaja, be a good leader and be a communicator. Jangan bisu. Okay, zaman dulu boleh bisu. Ikut je kan. Dulu boleh ada nerd. Sekarang tak boleh. Kalau you nerd, you belajar, you bagus, you keluar universiti, degree ke apa semua, tapi you bisu, gone. Tapi suara you kena keluar. Either suara you diterima, tak diterima tu nombor dua. Tapi kalau you bisu, berat sikit. Suara dan IQ lah kot, seiring lah kan. Yes, kena seiring. Kosong lah kan. Kalau you cakap tak ada ilmu, tak ada hala tuju pun tak jadi juga. Tapi kalau you tak ada hala tuju ataupun IQ, dan semua yang mendengar macam tak ke mana. Tapi tak ada apa, bagi saya tak kisah. So mungkin cara pembelajaran you mungkin daripada ini you tengok kosong, mungkin besok isi sikit. So mungkin besok isi dah separuh. So insyaAllah dalam few time berapa lama, dan tin tu akan penuh. Dan bunyi pun dah berbeza dah. Dulu bunyi kita tong-tong lah, mungkin bukan macam padat. So benda tu is proses. So learning process dia tak berhenti bila-bila. Kalau you sekarang dah jadi pengarah, gaji dah 15,000, tak stop you punya learning process. You have to grow more, you have to be better semua. Lepas pension pun mungkin ada lagi kita belajar. So talking about career path, tak ada ending. Dan sebenarnya lebih mencabar, dan cabaran tu yang sebenarnya menarik. You tak tahu. Kalau you tahu kodok dan koda, senang. You tak tahu, sebenarnya tahu. So gunalah career path you ni sebagai what gonna be next, what gonna be next, alright, what gonna be next. So cabaran hidup you dan you akan enjoy. Kalau you termenung, you tak dapat idea, masalah sikit lah. Kalau you termenung dan okay, I want to be this, I want to be that, try. Dapat tak dapat tu kerja Tuhan. Tapi mencuba. Tak mencuba, tak tahu jadi tak tidak. Okay, thank you so much Abang Man. Sangat inspired lah dengan kata-kata usi nasihat lah, advice pada yang lebih mature seorang senior TV3. Mana yang berjumpa dengan Abang Man, jangan jumpa teguh. Jadi TV3 Abang Man tak sombong kan, Abang Man tak ada orang kan. Okay, so kepada parents, anak-anak yang masih lagi tertanya-tanya boleh ke saya nak pursue kejayaan dalam bidang kreatif industri, boleh sebenarnya, ada dia punya masa depan. Anda kena pandai pilih, buat decision, leadership dan communication tadi tu. Okay, so nanti itu kita jumpa lagi insyaAllah pasti. Bye, Assalamualaikum.